Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ajrana binti Iraman daripada DPHC 2E. Hari ini kumpulan kami akan menerangkan tentang wasiat. Ramai dalam kalangan kita menganggap wasiat adalah sesuatu yang tidak penting. Ini kerana rata-rata berpandangan pembahagian harta pusaka adalah terhad untuk waris-waris dan dibahagi melalui kaedah faraid saja. Okey, kita teruskan dengan definisi wasiat. Wasiat daripada segi bahasa ialah berasal daripada perkataan wasa yang bererti memerintahkan, menasihatkan, menjanjikan atau pemberian harta selepas mati. Daripada segi istilah pula, pemberian atau sumbangan oleh seseorang kepada orang atau pihak lain setelah dia meninggal dunia. Sama ada perkataan wasiat itu diucapkan atau tidak. Okey, secara ringkasnya di sini wasiat sebenarnya adalah ikrar atau pengakuan seseorang untuk menyempurnakan pengagihan harta selepas kematian kepada bukan waris dan ahli waris yang terlindung daripada harta pusaka. Seterusnya kita teruskan dengan pensyariatan wasiat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 180 yang bermaksud, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu, yakni tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, yakni ia hendaklah ia berwasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabatnya dengan cara yang baik, yakni menurut peraturan agama sebagai satu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Okey, seterusnya hukum berwasiat. Hukum berwasiat ada 5. Yang pertama, wajib. Okey, wajib jika terdapat tanggungjawab syar'i yang perlu dilaksanakan seperti zakat dan haji. Dan dia dibimbangi harta berkenaan habis jika tidak diwasiatkan. Begitu juga jika berkaitan dengan hutang dan wadiah, sekiranya pemilik sebenar tidak dikenali oleh orang lain. Okey, maksudnya dekat sini, wasiat menjadi wajib apabila seseorang mempunyai tanggungjawab yang perlu ditunaikan, terutama yang berbentuk hak Allah lah, seperti zakat, kafarah dan haji yang dibimbangi tidak dapat ditunaikan sekiranya tidak diwasiatkan kepada seseorang untuk melaksanakannya. Begitu juga tanggungjawab berkaitan dengan hak manusia seperti mempunyai harta yang diamanahkan kepadanya dan hutang yang belum diselesaikan. Okey, yang kedua ialah sunat. Sunat jika berwasiat untuk kaum kerabat yang memerlukan sedangkan mereka tidak berhak mendapat harta pusaka. Begitu juga berwasiat kepada orang miskin dan untuk tujuan kebajikan kepada Allah. Maksudnya, jika wasiat itu bertujuan untuk melakukan kebajikan dan menghubungkan tali silaturahim, maka ia menjadi sunat. Yang ketiga ialah harus jika berwasiat kepada sahabat handai atau orang kaya yang mana mereka bukan dari golongan yang berilmu dan beramal soleh. Maksudnya kat sini, dia jadi harus kepada golongan tersebut kerana orang yang mewasiatkan tu ada sebab tertentu kenapa dia bagi dekat orang tu. So hukumnya haruslah dekat orang tu. Even dia tak ada kena mengena dengan darah daging kita, darah daging macam family kita lah sendiri macam tu. Harus hukumnya. Lepas tu, seterusnya yang keempat adalah makruh. Makruh jika pewasiat seorang yang kurang berada dan mempunyai waris-waris yang ramai serta memerlukan harta. Okey, maksudnya kat sini, pewasiat mempunyai harta yang sedikit namun pada masa yang sama mempunyai waris yang miskin, yang sangat-sangat memerlukan harta lah kan. So, kat sini tak wajarlah memberikan wasiat kepada orang fasik atau orang yang sering melakukan maksiat kerana dibimbangi pemberian wasiat itu akan meningkatkan lagi kecenderungannya untuk melakukan maksiat. Okey, yang terakhir ialah haram jika berwasiat kepada perkara yang haram. Maksudnya kat sini apabila seseorang mewasiatkan sesuatu perkara yang diharamkan oleh syarak atau bertujuan untuk memudaratkan ahli waris. So, sampai di sini saja penerangan saya tentang wasiat. Saya akan teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzat Iman bin Jamaal, bernombor matriks DSU 2020247114. Okay, hari ni saya nak cerita tentang, nak berkongsi tentang rukun dan syarat wasiat. Jadi wasiat ni dia ada 4 rukun. Yang pertama adalah al-musi, orang yang memberi wasiat. Yang kedua al-musa'lah, orang yang menerima wasiat. Yang ketiga al-musa'bi, harta yang diwasiatkan. Dan yang keempat akhir sekali adalah sigah, yang ini lafaz ijab dan kabul. Jadi di sebalik rukun ni ada syarat dia. Syarat wasiat ni dia ada
3 syarat besar, iaitu yang pertama syarat wasiat. Syarat pewasiat yang pertama adalah telah mencapai umur 18 tahun dan ke atas, sempurna akal, bertindak dengan sukarela dan tidak dipaksa ataupun tidak dihalang daripada mengurus hartanya. Yang seterusnya adalah syarat penerima wasiat, iaitu beneficiary, atau kita dapat faham penerima benefit lah. Penerima wasiat ni, yang pertama diketahui dengan jelas. Yang kedua, boleh menerima harta yang diwasiatkan menurut hukum syarak. Yang ketiga, mempunyai kelayakan untuk memiliki dan mengurus harta yang diwasiatkan menurut undang-undang bertulis. Yang terakhir sekali, syarat harta yang diwasiat. Yang pertama, sesuatu yang boleh dijadikan harta pusaka atau boleh dijual beli semasa hidup pewasiat. Yang kedua, sesuatu yang bernilai dan boleh dipindah milik selepas kematian pewasiat. Yang ketiga, sesuatu yang wujud dalam milikan pewasiat jika ditentukan atau wujud semasa kematian pewasiat, atau jika tidak ditentukan atau pewasiat. Yang ketiga, sesuatu yang wujud dalam milikan pewasiat jika ditentukan atau wujud semasa kematian pewasiat, atau jika tidak ditentukan, atau dan sesuatu yang harus dan bukan sesuatu yang haram atau maksiat. Jadi itu je yang saya dapat kongsikan berdasarkan slide yang dalam ni. So, sekian daripada saya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ulfat Zati binti Muhammad Azham dari kelas D PHU 2D. Hari ini saya akan menerangkan tentang jenis wasiat dan kadar harta yang boleh diwasiatkan. Jenis wasiat yang pertama ialah wasiat mutlak. Wasiat mutlak ialah wasiat yang dilakukan dengan bebas dan tidak terikat dengan mana-mana syarat yang dikenakan ke atas harta diwasiatkan, yang mungkin diletakkan oleh pemberi wasiat itu sendiri. Oleh itu, mengikut mazhab Syafi'i dan Hanbali, kesan daripada wasiat mutlak ini ialah akan berkuat kuasa selama-lamanya. Seterusnya ialah wasiat bersyarat. Wasiat bersyarat ialah wasiat yang mengandungi syarat-syarat tertentu yang dikenakan oleh pewasiat. Para fuqaha bersependapat bahawa sah syarat-syarat diletakkan dalam wasiat asalkan ia tidak menyalahi syarak, sama ada dari sudut harta, tujuan atau cara mengerjakan syarat-syarat tersebut. Seterusnya ialah wasiat bersyarat. Wasiat bersyarat ialah wasiat yang mengandungi syarat-syarat tertentu yang dikenakan oleh pewasiat. Para fuqaha bersependapat bahawa sah syarat-syarat diletakkan dalam wasiat asalkan ia tidak menyalahi syarak, sama ada dari segi hartanya, dari segi tujuannya dan cara mengerjakan syarat-syarat tersebut. Dan ia hendaklah membawa kebaikan kepada kedua-dua belah pihak. Syarat-syarat yang terkandung di dalam wasiat adalah sah di sisi syarat, tetapi jika ia tidak dipenuhi oleh penerima wasiat, maka wasiat itu terbatal. Contohnya, kalau nak buat wasiat ni, wasiat bersyarat ni, kedua-dua belah pihak kena bersetuju. Pewasiat kena bersetuju dan penerima wasiat pun kena bersetuju. Kalau salah satu tak bersetuju, maksudnya wasiat diorang terbatal. Selain itu ialah wasiat am. Wasiat am ialah wasiat yang berbentuk umum seperti kepada penduduk sesebuah kampung ataupun bandar. Wasiat berbentuk sedemikian adalah merangkumi kesemua penduduk di tempat tersebut, sama ada Islam ataupun kafir. Jika pewasiat menyatakan golongan penerima wasiat tidak jelas, iaitu hanya secara umum sahaja seperti mewasiatkan kepada fakir miskin, maka menurut pendapat Imam Syafi'i, harta yang diwasiatkan hendaklah digunakan bagi kepentingan fakir miskin di tempat harta itu berada. Akhir sekali, wasiat khas. Wasiat khas ialah wasiat yang dikhususkan kepada pihak tertentu. Terdapat kemungkinan pewasiat dalam berwasiat kepada seseorang tertentu membuat perbandingan kadar yang hendak diwasiatkan dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh salah seorang waris pewasiat. Sebagai contoh, pewasiat mewasiatkan supaya memberikan hartanya kepada seseorang yang tertentu dengan kadar sama banyak
dengan kadar anak lelakinya. Okey, yang seterusnya ialah kadar harta yang boleh diwasiatkan. Kadar harta yang boleh diwasiatkan kepada suami ialah 1/2 jika si mati iaitu isteri tidak mempunyai anak lelaki ataupun perempuan ataupun cucu dan ke bawah. Dan 1/4 jika isteri mempunyai anak lelaki ataupun perempuan, cucu dan ke bawah. Kepada isteri pula ialah 1/4 jika si mati tidak mempunyai anak lelaki ataupun perempuan atau cucu dan ke bawah. Dan 1/8 jika si mati mempunyai anak lelaki ataupun perempuan, cucu dan ke bawah. Kadar harta yang boleh diwasiatkan kepada bapa pula ialah 1/6 jika si mati mempunyai anak lelaki ataupun perempuan. Dan 1/6 tambahan asabah jika si mati tidak mempunyai anak lelaki ataupun perempuan. Bagi ibu pula, 1/6 jika si mati mempunyai anak atau cucu perempuan daripada anak lelaki ke bawah atau mempunyai beberapa saudara lelaki ataupun perempuan. Dan 1/3 daripada keseluruhan harta jika si mati mempunyai seorang saudara lelaki dan perempuan sahaja dan tiada anak ke bawah. Selain itu, 1/3 dari baki jika si mati meninggalkan salah seorang suami atau isteri dan bapa tanpa waris yang lain. Kepada anak lelaki pula ialah 100% daripada baki sekiranya seorang, dan dikongsi sama rata daripada baki sekiranya lebih daripada seorang. Asabah bila ghairi jika si mati mempunyai anak lelaki atau perempuan dengan kadar 2:1. Okey, yang terakhir sekali ialah kepada anak perempuan. Kepada anak perempuan ialah 1/2 jika seorang dan 2/3 jika lebih daripada 2 dan dibahagi sama rata. Asabah bila ghairi jika si mati mempunyai anak lelaki atau perempuan dengan kadar 2:1. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Naim bin Syari dan nombor matrik saya DHU 20202 4748 dan saya berasal daripada kelas 2D. Okey, seterusnya saya ingin membincangkan tentang tajuk yang seterusnya berkaitan tentang wasiat ke atas manfaat harta. Okey, wasiat yang ke atas manfaat harta ni maksudnya apa? Maksudnya ialah kebanyakan para fuqaha termasuk mazhab Sunni yang empat berpendapat bahawa boleh berwasiat dengan manfaat sahaja, iaitu manfaat yang dibenarkan oleh syarak, sedangkan ain tetap berada pada waris pewasiat. Maksudnya kat sini ialah bila mana pewasiat mewasiatkan harta kepada pewarisnya, lepas tu harta tersebut automatik akan jadi ain harta tersebut akan automatik akan jadi miliknya pewaris, maka manfaatnya pun diterima olehnya. Tapi kalau macam ada contoh ada orang lain nak manfaatnya, boleh. Maksudnya kat sini ialah manfaat tu boleh digunakan oleh orang lain. Ini adalah berpandukan kepada pandangan bahawa ain dan manfaat boleh dipisahkan. Nampak? Boleh dipisahkan. Maka dengan itu sah umpamanya berwasiat dengan hak menduduki sebuah rumah sewa. Maksudnya contoh abang saya diwasiatkan oleh ayah saya untuk memiliki rumah sewa tersebut. Maka ain rumah tersebut pada abang saya. Akan tetapi jikalau saya ingin menyewa rumah tu dan manfaat rumah tu saya dapat, maksudnya ain tu maksudnya macam keberadaan rumah tu, macam
rumah tu, keberadaan dia maksudnya macam bangunan, tanah rumah tu, apa kan yang nampak, yang boleh rasa, yang boleh pegang, yang boleh bau, itu maksudnya ain rumah tersebut. Okey, faham. Lepas tu, namun demikian penggunaan harta manfaat itu hendaklah tidak merosakkan harta ain itu sendiri yang merupakan milik individu lain. Maksudnya saya sebagai penyewa dan saya sebagai pengguna manfaat daripada rumah tersebut perlulah menggunakan dengan keadaan yang baik. Kita ada tambahan info sedikit, boleh baca. Okey, kita teruskan lagi dengan tajuk wasiat kepada waris. Waris ialah orang yang berhak mendapat harta pusaka si mati, sama ada dia terdiri daripada waris ashabul furud atau asabah. Maksud waris ashabul furud ni maksudnya apa? Waris ni maksudnya waris yang telah ditetapkan oleh syarak. Maksudnya kat sini ialah waris ni dia yang telah ditetapkan oleh syarak kan, ada kan yang abang, anak lelaki, lepas tu bawa anak perempuan, semua tu. Yang kita dah belajar dulu. Terusnya waris ialah seseorang yang mempunyai hak mewarisi harta pusaka menurut hukum syarak. Waris sebagai penerima wasiat mestilah menjadi waris ketika kematian pewasiat. Maksudnya ialah pewasiat kena si pewaris, maksudnya orang yang terima wasiat tu kena tunggu kematian pewasiat, baru dia dapat hak tu, hak yang diwasiatkan tu oleh pewaris. Oleh itu, jika seorang mewasiatkan sebahagian hartanya kepada saudaranya ketika beliau tidak mempunyai anak, kemudian beliau mendapat anak lelaki sebelum meninggal dunia, maka wasiat tersebut adalah sah. Faham? Kiranya keputusan wasiat berlaku sebelum kematian pewasiat. Dan penerima wasiat iaitu pewaris, dia akan terima wasiat selepas kematian pewasiat. Okey bang. Okey, lepas tu bawah tu ada info sikit, jika selepas kematian pewasiat hanya sebahagian waris sahaja yang bersetuju, tapi sebahagian yang lain membantah, maka wasiat itu dibatalkan daripada bahagian waris. Bahagian waris yang membantah. Maksudnya yang membantah tu, maksudnya kat sini ialah wasiat tu tak terima, tak jadi. Dia apa kata ulama tu? Tak sah. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Suhailah binti Sazali. Saya dari kelas DPHU 2E. Hari ini saya akan membentangkan tentang apa itu pembatalan wasiat. Pembatalan wasiat boleh berlaku disebabkan pewasiat sendiri, penerima wasiat atau harta yang diwasiatkan. Huraiannya adalah seperti berikut. Yang pertama ialah pewasiat hilang keahlian seperti gila yang berterusan. Menurut mazhab Hanafi, bahawa wasiat terbatal disebabkan pewasiat gila, sama ada gila itu berterusan sehingga pewasiat meninggal dunia ataupun tidak. Manakala menurut pendapat jumhur, wasiat tidak terbatal disebabkan pewasiat gila, sama ada gila itu berterusan sehingga pewasiat meninggal dunia ataupun tidak. Ini kerana pewasiat mempunyai keahlian semasa melakukan wasiat dan hilangnya keahlian itu selepas. Seperti gila tidak menyebabkan wasiat yang dilakukannya semasa dia waras itu terbatal. Yang kedua ialah pewasiat murtad. Mengikut mazhab Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahawa wasiat terbatal disebabkan pewasiat murtad dan dia meninggal dunia dalam keadaan murtad. Begitu juga penerima wasiat murtad boleh menyebabkan wasiat terbatal menurut pendapat mazhab Maliki. Walau bagaimanapun, menurut pendapat mazhab Hanbali, wasiat yang dilakukan itu masih lagi sah walaupun pewasiat murtad. Yang ketiga ialah menggantungkan wasiat dengan sesuatu syarat yang tidak berlaku. Contohnya, seseorang berkata, jika aku meninggal dunia disebabkan sakitku ini, atau jika aku meninggal dunia dalam pengembaraan aku ini, maka aku berikan kau kepada bulan sekian-sekian dengan sebanyak hartaku. Kemudian, selepas itu pewasiat tersebut tidak meninggal dunia, maka wasiat yang dilakukan itu terbatal kerana syarat tersebut tidak berlaku.
Seterusnya, yang keempat ialah penolakan wasiat. Wasiat juga terbatal jika sekiranya penerima wasiat menolak ataupun tidak mahu menerima selepas kematian pewasiat. Yang kelima pula, berlaku kerosakan terhadap harta yang diwasiatkan. Wasiat terbatal jika harta yang diwasiatkan dan dinyatakan di dalam wasiat itu rosak sebelum berlakunya penerimaan. Yang keenam ataupun yang terakhir ialah penerima wasiat meninggal dunia sebelum pewasiat. Keempat-empat mazhab Sunni berpendapat bahawa wasiat terbatal disebabkan kematian penerima wasiat sebelum pewasiat meninggal dunia. Ini kerana wasiat hanya boleh berlaku selepas kematian pewasiat dan penerima wasiat menerima wasiat tersebut. Begitu juga wasiat terbatal jika penerima wasiat meninggal dunia selepas kematian pewasiat, sedangkan penerima wasiat belum sempat menerimanya menurut pendapat jumhur kecuali mazhab Hanafi. Sekian itu saja dari saya. Kita teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersama saya Mak Firas Adam Fuad daripada DPHU 2D. Saya akan membentangkan mengenai tata cara wasiat dan juga aplikasi wasiat di Malaysia. Jadi yang pertama, tata cara wasiat. Dalam melakukan wasiat, syarak tidak menetapkan bentuk yang perlu diikuti. Maka wasiat yang dilakukan itu sama ada secara ucapan, bertulis atau isyarat dibolehkan selagi tujuan pewasiat jelas dinyatakan dan cara yang dilakukan sesuai dengan keadaan pada ketika itu. Walau bagaimanapun, sebaik-baik wasiat hendaklah dilakukan dalam bentuk tulisan ketika badan masih lagi sihat dan disaksikan. Jadi apa yang kita faham dekat tata cara wasiat ni, dia maksud dia wasiat ni boleh berlaku dalam wasiat ni boleh dilakukan dalam banyak cara, dari segi ucapan, bertulis ataupun isyarat. Tapi sebab baiknya adalah dari segi bertulis, kerana jika bertulis akan ada sign daripada pewasiat dan juga ada saksi yang ada ketika itu. Jadi boleh membuat perjanjian seperti kita boleh tengok pada masa sekarang. Jika ucapan kemungkinan boleh menjadi satu penipuan. Kalau kata ada saksi, mungkin saksi itu tipu. Jadi boleh mendatangkan keraguan pada orang lain lah. Macam isyarat, isyarat ni pun sebenarnya tak digalakkan. Sebab nak buat isyarat kadang mungkin boleh jadi satu mendatangkan datang was-was kepada orang lain, nak percaya benda betul ke tak kan. Jadi sebaik-baiknya dilakukan dalam dari segi bertulis. Jadi kita teruskan dengan aplikasi wasiat di Malaysia. Jadi kat sini di Malaysia, apabila seorang itu mati, maka hartanya yang ditinggalkannya boleh dibahagikan kepada 3 kategori. Maksud dia dekat Malaysia ni, kalau orang tu mati, dia boleh bahagikan kepada 3 kategori lah. Yang pertama, harta pusaka tu diwasiat. Estate, bahasa Inggeris lah, bukan bahasa Melayu dia. Harta yang diwariskan lah maksud dia tu. Iaitu harta yang ditinggalkan oleh si mati yang keseluruhannya mempunyai wasiat. Kategori ini tidak boleh berlaku kepada orang Islam kerana Islam hanya membenarkan wasiat dibuat tidak melebihi kadar 1/3 harta peninggalan. Maksudnya wasiat ni pun hanya, untuk orang Islam hanya boleh ada kadar limit dia. Dia tidak boleh semua. Jadi kategori ni inilah hanya boleh jika macam nak wasiatkan keseluruhan harta, mungkin lebih kepada orang bukan Islam. Jadi kalau orang Islam hanya 1/3 sahaja. Sekiranya keadaan ini berlaku, maka wasiat yang hanya sah setakat 1/3 sahaja dan bukan kepada waris yang berhak mendapat harta pusaka. Walau bagaimanapun, jika waris-waris bersetuju, maka wasiat tersebut dianggap sah. Jadi yang kedua, harta pusaka tidak berwasiat. Intestate estate. Maksud dia itulah harta tu tidak diwasiatkan, iaitu harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati tanpa wasiat. Kategori ini boleh berlaku kepada orang Islam dan juga orang bukan Islam. Dari segi pelaksanaannya,
ia tertakluk kepada sama ada harta pusaka itu harta pusaka besar, harta pusaka kecil atau harta pusaka ringkas. Jadi maksudnya kalau harta tu tidak diwasiatkan, maka akan akan diuruskan oleh orang-orang tertentu yang lebih mengetahui mengenai harta pusaka ni. Jadi yang ketiga, harta pusaka sebahagian berwasiat dan sebahagian lagi tidak berwasiat. Maksudnya partly testate and partly intestate. Separuh diwasiatkan dan separuh lagi tak diwasiatkan. Iaitu si mati meninggalkan harta pusaka di mana sebahagiannya berwasiat dan sebahagiannya bahagian lain tidak berwasiat. Macam saya cakap tadi lah, kategori ini boleh berlaku pada orang Islam dan juga orang bukan Islam. Jadi inilah 3 aplikasi wasiat yang digunakan di Malaysia. Maksudnya kat Malaysia ada 3 wasiat ni je lah yang selalu terjadi, yang selalu digunakan di Malaysia. Tapi tak tahu lah dekat negara lain pun ada yang wasiat lain kan.